Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Taala kerana dipertemukan kita kembali secara maya. Walaupun secara maya, tapi kita anggap tu sebagai satu cabaran bagi kita untuk kita menimba ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, pada hari ini kita masuk tajuk ulum syar'iyyah. Okey. Kita masuk bab sirah. Okey, sirah Nabi. Pelajaran 16, perkembangan Islam selepas pembukaan kota Mekah. Kalau sebelum ni bab sirah, okey, mungkin 2 bulan lepas kita dah belajar bagaimana pembukaan kota Mekah, kan? Bagaimana kota Mekah dibuka oleh Nabi SAW, mereka kedatangan Islam ke kota Mekah. Bagaimana Nabi pada satu ketika dulu nak mengerjakan umrah, mengerjakan haji, tak dapat. Nabi datang pada tahun berikutnya, kan? Pada tahun berikutnya untuk sebenarnya untuk menawan Mekah, sebab perjanjian telah dilanggar oleh penduduk kaum kafir Quraisy lah, kan? Tu 2 bulan lepas kan? Jadi hari ini kita nak masuk perkembangan Islam selepas pembukaan kota Mekah. Apa jadi Islam selepas Mekah dibuka ataupun Mekah dah Mekah dulu bila kedatangan Islam, apa yang jadi selepas tu lah kayaknya perkembangan Islam di sana. Baik, tajuk ni agak panjang sikit, sebab tu saya suka untuk ambil slide. Saya dapat slide pada ni, jadi saya terangkan melalui slide. Tapi kalau kamu nak rujuk pada buku teks, boleh rujuk buku 149 ya. Sampai tu saya akan rujuk pada slide lah. Kamu pun boleh tengok, kalau nampak boleh baca. Kalau tak nampak, tak terang tu, kamu dengar lah. Okay, ya. Baik, saya harap kamu nampak lah, walaupun kurang jelas sikit, tapi saya harap kamu nampak. Okay, apa strategi Nabi SAW untuk mengembangkan agama Islam ni? Yang pertama, okay, tengok ya, dia mengukuhkan negara Islam. Okay, baik, Nabi mengukuhkan negara Islam. Baik, kita tahu selepas Mekah ditawan oleh Islam ataupun dikuasai oleh agama Islam lah, alhamdulillah, ketika itu bagaimana Nabi menerima ataupun dapat satu tanggungjawab yang besar lah untuk menghapuskan amalan jahiliah, contohnya kan, menghapuskan amalan jahiliah dan sebagainya. Jadi dia terpaksa mengukuhkan negara Islam ni mengikut acuan Islam lah. Kalau sebelum ni negara apa? Negara okey. Kalau sebelum ni negara Madinah, Nabi terpaksa menyelesaikan beberapa konflik di antara mungkin penduduk di Madinah sendiri yang terdiri daripada pelbagai kaum. Tapi di Mekah pun Nabi menghadapi cabaran yang sama, terpaksa mengukuhkan di segi negara tersebut, seterusnya menekankan tanggungjawab berdakwah di kalangan sahabat-sahabat Nabi. Nabi terpaksa menekankan tanggungjawab untuk berdakwah. Maknanya nak memahamkan orang. Time tu orang Arab jahiliyah ramai kan, yang tak tahu tentang Islam dan sebagainya. Dan baginda menjalinkan, ataupun Islam menjalinkan hubungan luar negara lah, untuk mengukuhkan lagi, mengembangkan lagi dakwah Islamiah. Okey, baik. Kalau dekat buku teks, kamu terus boleh tengok buku surat 150 tak salah saya. 150, yang pertama tu, apa strategi dia mengukuhkan negara Islam tu? Yang pertama, membentuk masyarakat Islam ni masyarakat Mekah ni mengikut acuan Islam. Okey, apa itu acuan Islam? Yang pertama, baginda menghapuskan amalan jahiliah. Kalau saya pernah cerita dalam kelas saya lah, dalam kelas saya pernah cerita bagaimana Mekah dulu sebelum Islam datang, bagaimana dekat Kaabah tu sendiri banyak patung-patung berhala yang disembah oleh orang kafir Quraisy, kan, orang Arab jahiliah. Jadi baginda terpaksa menghapuskan amalan jahiliah. Contoh, penyembahan berhala, anak perempuan yang dibunuh, kan, lahir tengok isteri mengandung, tengok lahir anak perempuan, dibunuh sebab dia anggap anak perempuan tu pembawa malang, kan. Tu amalan jahiliah, tak betul. Okey, menindas kaum wanita dan sebagainya lah. Seterusnya, baginda dan orang Islam melengkapkan kaum muslimin, kaum Islam ni dengan ilmu agama. Maknanya memperkukuhkan orang Islam dengan ilmu agama. Seterusnya, tidak mensyirikkan Allah.
taat kepada Nabi, mengukuhkan persaudaraan Islam. Maknanya itu kamu faham lah kan. Maknanya tak mensyirikkan Allah, tak kufur pada Allah, solat dan sebagainya lah. Taat kepada Nabi, mengukuhkan persaudaraan antara Islam. Maknanya antara Islam, kita kukuhkan persaudaraan sebab kita nak berdakwah dan sebagainya. Seterusnya tidak membunuh dan berzina. Ini saya terang tadi lah. Amalan Arab jahiliah, membunuh, berzina, judi, arak, minum arak dan sebagainya. Beliau baginda membentuk ataupun sikit-sikit baginda ubah amalan-amalan jahiliah tu kepada cara Islam. Baik, itu yang pertama, membentuk masyarakat mengikut acuan Islam kan. Maknanya daripada Arab jahiliah, pada amalan yang tak baik menjadi yang baik. Seterusnya, yang kedua, tengok bawah tu memperkasakan ekonomi umat Islam. Apa maksud memperkasakan ekonomi? Baginda mengutuskan pemungut zakat dan jizyah. Jizyah ni apa? Jizyah ni cukai yang dibayar oleh rakyat bukan Islam yang tinggal di negara Islam kepada kabilah dan negeri yang dikuasai oleh Islam. Maksudnya cara baginda, salah satu cara baginda untuk memperkasakan ekonomi Islam, yang pertama, baginda mengutuskan pemungut zakat. Okay, baginda lantik pemungut zakat dan jizyah. Yang pemungut jizyah cukai, orang bukan Islam yang duduk di negara Islam, dia kena bayar cukai. Okay, cukai tu dia akan digunakan untuk inilah pengurusan pentadbiran negara dan sebagainya. Jadi baginda antara cara memperkasakan ekonominya macam itulah. Kan? Baginda menguasai ini bukan hanya di Mekah saja, di negara-negara ataupun di negeri-negeri lain yang dikuasai oleh orang Islam. Contohlah itu Islam berperang di Yaman dan sebagainya. So Islam dapat kuasai negara tersebut ataupun negeri tersebut, dan Nabi kuasakan undang-undang pentadbiran Islam, antaranya ialah memungut zakat dan jizyah. Macam itulah. Okey, baik. Strategi yang kedua, menekankan tanggungjawab berdakwah. Itu strategi pertama. Yang kedua, dia tekankan tanggungjawab berdakwah. Setiap orang muslimin, lelaki atau perempuan, perlu memikul peranan menyampaikan kebenaran kepada tentang Islam. Okey, maknanya setiap orang kena tahu tentang Islam. Yang kedua, saling berganding bahu mempertahankan sucian Islam daripada ancaman musuh. Maknanya mereka saling bekerjasama lah mempertahankan Islam ni daripada ancaman orang yang tak betul lah, ataupun daripada musuh Islam. Baik, seterusnya kita cepat tajuk ni agak panjang. Strategi yang ketiga, menjalinkan hubungan luar. Bagaimana dia nak menjalinkan hubungan luar? Menghantar utusan dengan benar. Utusan dihantar kepada kabilah Arab yang ditugaskan berdakwah serta menyeru mereka agar masuk Islam. Gubernur dilantik untuk dihantar ke negeri-negeri yang dikuasai oleh Islam, ditugaskan untuk berdakwah dan serta mengajar tentang ajaran Islam. Maknanya apabila ada dua, satu menghantar utusan kepada negeri-negeri ataupun negara-negara yang belum lagi Islam, yang belum lagi dikuasai oleh Islam, kita hantarkan, kita dakwah secara baik. Okay, yang kedua, hantar gubernur, dilantik gubernur ataupun ketua untuk mentadbir sebuah negara atau negeri yang dah Islam kuasai, dan gubernur tu mestilah daripada orang Islam, dan orang yang kebanyakannya gubernur-gubernur ni adalah sahabat-sahabat Nabi yang mengetahui selok-belok tentang pentadbiran Islam dan sebagainya. Jadi memudahkan pengurusan, sebab Nabi dah tahu orang tu boleh bagus tentang Islam dan sebagainya. Dia nanti gubernur contohnya di mana, di Arab, di Mesir dan sebagainya. Kan contohnya Amr al-As kan dilantik gubernur di mana kan. Jadi dan gubernur tersebut mestilah menguruskan pentadbiran berdasarkan konsep Islam. Baik, menerima kedatangan delegasi dan kabilah Arab. Kalau ada orang nak datang, kalau orang kabilah Arab dan sebagainya nak datang, baginda menerima kunjungan tersebut dengan cara yang baik dan untuk memeluk agama Islam. Kan, terutamanya orang yang datang tu kebanyakannya nak masuk Islam kan. Jadi baginda menyambut dengan baik dan bagi layanan yang terbaik dan bagi tahu tentang Islam. Okey, seterusnya. Okey, kesan daripada dakwah Rasulullah SAW. Yang pertama, terbentuklah masyarakat Islam yang teguh akidahnya, hidup berserta padu dan aman damai. Maksudnya bila Nabi mengamalkan konsep Islam dan sebagainya,
Mereka terbentuklah masyarakat yang harmoni, yang baik kan. Yang seterusnya, negara Islam semakin kukuh kerana setiap Muslim sanggup berkorban tenaga dan harta demi mempertahankan kesucian Islam dan negara. Negara Islam tu semakin hari semakin padu, semakin hebat kan. Orang luar pandang hebat macam itulah. Seterusnya, ramai yang meluk Islam kerana setiap orang berperanan menyebarkan Islam dan pengaruh Islam semakin meluas di semenanjung Arab. Semakin ramailah yang meluk agama Islam. Baik. Selesai. Cuma dia ada satu lagi. Sekejap ya. Baik, cuma kalau kamu tengok muka teks pun, muka surat 152 tu dia ada cabaran. Dia tulis antara cabaran berdakwah. Apa cabaran Nabi ketika berdakwah? Okey, baik, kita terus sebab tajuk panjang. Yang pertama, menghadapi perentangan bersenjata daripada musuh Islam. Kenapa? Musuh Islam tak marah, tak puas hati, berasa terancam dan sekat. Dia nak sekat pengaruh Islam. Sebab apa? Dia anggap Islam ni semakin hari semakin padu, semakin hari semakin ramai yang berislam. Jadi mereka tak puas hati, mereka marah kan. Jadi nak sekat pengaruh Islam ni. Berlakulah beberapa peperangan, antaranya perang Hunain. Apa itu perang Hunain? Dalam buku teks pun ada perang Hunain tengok tu, kalau kamu tengok peta dia, perang Hunain ni terletak di Hunain ni. Perang Hunain ni berada ataupun tercetus dekat dengan Mekah lah kayaknya. Okay. Berlaku di Hunain. Hunain ni nombor tempat pada tahun 8 Hijrah. Kabilah Hawazin dan Bani Thaqif tak puas hati dengan kemenangan Islam. Mereka merasa terancam. Biasalah tu, mereka merasa terancam dan mereka berperang lah. Bila rasa terancam mereka pun nak perang kan. Tentera Islam sampai 12,000. Musuh membawa anak, isteri dan harta benda. Tentera Muslim menang. Alhamdulillah, ketika ini tentera Muslim menang. Maknanya Hunain, dengar tadi Hunain, tentera Muslim menang. Okey, ramai yang meluk Islam, termasuk ketua peperangan iaitu Malik bin Auf. Okey, maknanya bila dah kalah, serang sikit lah. Bila dah kalah, Islam ni tak terus bunuh tahanan perang. Hebatnya Islam, baiknya Nabi SAW yang diajar, diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana kita memuliakan, walaupun tu musuh kita, tapi cara baginda bila Islam menang, tawanan-tawanan tersebut kita simpan, kita layan secara baik, dan kita hantar balik dekat negara mereka. Mereka dengan sendirinya akan terpikat hati untuk memeluk Islam. Padahal boleh sebenarnya, kalau tahanan perang kita boleh bunuh, tapi Nabi melakukan satu strategi yang lain, nak tarik orang Islam, orang masuk Islam. Bila dia balik ke negara mereka, dia hantar balik ke negara mereka, mereka pun bercerita, oh ya, Islam tahan aku, tapi dia anggap aku sebagai macam kawan lah, walaupun lah tahanan perang. Jadi dia akan cerita tentang kelebihan keistimewaan Islam, jadi orang pun akan tarik masuk Islam. Baik, seterusnya perang Tabuk. Tabuk ni jauh di utara Mekah. Di utara Mekah. Berlaku di Tabuk pada tahun 9 Hijrah. Kerajaan Rom rasa terancam. Ni kerajaan Rom rasa terancam untuk menyekat perkembangan Islam. Tentera muslimin ketika 30 orang, tentera musuh 40,000 orang. Tentera muslimin 30,000, tentera musuh 40,000. Maknanya tentera musuh lagi ramai lah. Pihak muslimin menang tanpa pertempuran kerana Allah mencampakkan rasa gerun dan takut di hati musuh. Maknanya tak perang pun, kerana Allah dah tengok, sebab Islam ni kuat. Ketika itu Islam dah mula kuat. Jadi tentera-tentera luar ni nak rasa terancam, marah, tapi takut pun tak takut. Tapi rasa nak lawan Islam, tapi sebenarnya takut. Kerana Allah campakkan rasa gerun dan takut di hati orang musuh. Seterusnya, menghadapi golongan munafik. Apa itu golongan munafik? Golongan yang pura-pura Islam. Munafik kan, pura-pura, orang yang menipu kayaknya. Pura-pura Islam dan tinggal bersama. Pura-pura Islam, sebenarnya tak Islam, tapi dia pura-pura menipu. Cari jalan untuk melemahkan kekuatan Islam. Dengan cara memberi alasan dan menolak untuk bertahankan Islam, menjalinkan hubungan dengan Raja Rom dan berganding bahu. Maknanya contohnya Nabi kata, kita akan pergi perang. Mereka pun ada alasan lah. Aku tak boleh lah Rasulullah, kan? Aku kena jaga isteri aku lah, kena buat kerja lah, ada kerja nak buat. Padahal mereka mengaku Islam, tapi sebenarnya berpura-pura lah. Baik.
Okey. Meminum Masjid Jirar tujuan untuk menyaingi Masjid Quba. Ini itu antara cabaran ni lah untuk memerangi golongan munafik ni kan. Ingatlah dengan pertolongan Allah dan pengorbanan Nabi Muhammad SAW serta para sahabat, Islam kini berkembang ke seluruh dunia. Maknanya kita kena hargai pertolongan ataupun apa jasa baik Nabi SAW dan umat Islam terdahulu, sahabat-sahabat Nabi, terutamanya zaman selepas Nabi, zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab, yang lagi banyak buka ataupun lagi banyak kita pengaruhkan kuasa Islam ataupun pengaruhkan agama Islam ke banyak negara lah, dan berkembanglah sampai ke hari ini. Baik, saya nak bagi latihan sekejap ya. Baik, ada 2 latihan. Yang pertama ni pilih dan tulis jawapan yang betul. Jawapan dah ada dah. Contoh soalan pertama ni kan, jawapan dah ada dah, kamu pilih dan tulislah. Okey. Sekejap ya. Yang kedua, baik, yang kedua ni kamu bulatkan kesan dakwah. Apa kesan dakwah Rasulullah selepas pembukaan kota Mekah. Kalau contoh ni contoh ni betul, contohnya bulatlah. Mudah aja. Okey. Baik, dah siap, nanti kamu boleh hantar ke ustaz. Okey. Baik, itu saja pada ustaz. Mohon maaf lah agak banyak sikit hari ni kan, sebab tajuk dia panjang. Jadi saya harap kamu dapat faham, sikit sebanyak dapat faham dan dapat amalkan kan apa yang kita belajar hari ni, yang baik lah, maknanya apa kesan Islam yang baik dan sebagainya kita dapat kita amalkan dan dapat kita sebarkan kepada orang lain bagaimana perjuangan Nabi SAW dulu. Susah tapi Nabi sanggup berdakwah dan sebagainya lah. Baik, apa yang baik pada Allah dan apa yang buruk pada kemana Ustaz. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.